اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan syarat istinja dengan menggunakan batu ataupun tisu. Menyambung pembicaraan syarat apabila istinja menggunakan batu ataupun tisu. Istinja adalah menyucikan najis, membersihkan najis yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Yang mana istinja boleh menggunakan air, dan istinja diharuskan, dibolehkan pada syariat Nabi SAW dengan menggunakan batu ataupun tisu, walaupun dalam keadaan airnya banyak, dalam keadaan tidak ada sebarang keuzuran daripada menggunakan air, sekalipun syarak mengharuskan, membolehkan istinja menggunakan batu ataupun menggunakan tisu. Batu itu sunnah yang asal, tisu ni yang kita gunakan sekarang. Yang mana istinja dengan batu ni ataupun tiap-tiap benda yang kasar, yang suci, yang boleh menghilangkan air najis. Jadi yang semasa kita tisu lah. Tisu, kertas, kain, daun kayu. Dia bukan hanya batu ataupun tisu, tapi saya sebut yang pertama batu itu yang asal, yang kedua saya akan sebut tisu. Jadi istinja dengan batu ataupun tisu ini dia ada syarat-syarat dia. Jadi untuk minggu ini insya-Allah akan menyambung syarat untuk istinja dengan batu. Dia akan masuk kepada syarat yang kedua daripada 8 syarat. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 3 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 3 baris kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa an yunkiyal mahalla terjemahan dia, dan kedua daripada 8 syarat apabila
nak istinja dengan batu ataupun tisu. Membersihkan ia seseorang akan tempatnya. Tempat istinja. Membersih ia seseorang akan tempatnya, iaitu tempat istinja tu. Tempat najis. Tempat-tempat najis daripada safhah papan punggung dan juga hasyafah nanti akan dibicarakan. Jadi ini syarat yang kedua daripada 8 syarat. Yang mana jikalau salah satu daripada syarat ini tidak ada, maka wajib istinja dengan air, tidak lagi boleh istinja dengan batu ataupun tisu. Ini dalam keadaan air ada, dalam keadaan air ada. Tapi dia haruskan istinja dengan tisu. Nak istinja dengan tisu ni, dia ada 8 syarat. Dalam keadaan airnya ada. Adapun dalam keadaan ketiadaan air. Dalam keadaan ketiadaan air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun tidak cukup 8 syarat ni. Jadi, syarat istinja dengan batu ataupun tisu ada 8 syarat. Kalau salah satu 8 syarat ini tidak ada, maka wajib istinja dengan air. Tidak boleh lagi istinja dengan batu ataupun tisu, dengan bahawa ada air. Kalau situasi tidak ada air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu, walaupun dalam keadaan tidak cukup 8 syarat ini sekalipun. Cuma beza dianya, istinja dengan batu apabila cukup 8 syarat, sama ada air ataupun tiada air, maka solat tersebut tidak lagi wajib diulangi. Berbeza dengan keadaan ketiadaan air, maka wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Sapulah dengan apa-apa pun, janji dapat mengurangkan zat najis tu, benda najis tu. Tetapi apabila ketiada air, wajib istinja dengan batu ataupun tisu. Dalam keadaan tidak cukup 8 syarat ini, maka solat tersebut wajib diulangi kembali. Itu je beza dia. Adapun kalau istinja dengan batu ataupun tisu, lengkap 8 syarat, dalam keadaan air ada ataupun air tidak ada, maka solat tersebut sudah tidak wajib diulangi. Bahkan orang yang istinja dengan batu ataupun tisu, yang lengkap 8 syarat yang kita akan bicarakan, sama ada air ataupun tiada air, sah menjadi imam. Sah semayang, tidak wajib diulangi, dan sah menjadi imam. Jadi ini bicara syarat yang kedua. Kita baca minggu lepasnya, syarat yang pertama, istinja dengan 3 batu. Istinja dengan 3 batu ni tak syarat 3 batu. Tak syarat 3 biji batu. 3 batu ni kalau batu tu kecil, yang dikehendakinya adalah 3 sapu. 3 sapu yang dikehendaki. Disebut 3 batu, yakni 3 kali sapu. Kalau batu tu kecil, maka 1 batu hanya cukup untuk 1 kali sapu. Jadi dikena 3 batu. Kalau batu tu besar, dia nak 3 sapu, 3 penjuru batu daripada si biji batu yang besar. Dia bukan makna syarat 3 batu. Syarat 3 sapu. 3 kali sapu. Kalau kita pergi kepada tisu,
Tisu ni kita ambil tisu banyak sikit lah. Makna tebal sikit tisu tu. Kita sapu kali yang pertama di penjuru yang lain. Kita sapu kali yang kedua di penjuru yang lain. Kita sapu kali ketiga di penjuru yang lain. Memadai lah. Nak 3 sapu. Nak 3 batu makna 3 kali sapu. Yang mana tiap-tiap sapu tu rata. Sekali sapu tu meratai sekalian tempat najis yang keluar. Kalau sapu kali pertama setengah, sapu kali kedua setengah baki, maka hanya bilang 1 sapu. Dia nak bilang sapu kali pertama, sapu kali yang kedua, sapu kali yang ketiga, tiap-tiap sapu tu dia mesti meratai. Dia mesti meratai bagi tiap-tiap sapu. Sapu tu dengan 3 batu ataupun 3 penjuru batu, dengan 3 helai tisu ataupun dengan tisu yang tebal, beberapa penjuru tisu terpulang. Tapi syaratnya 3 sapu. Yang saya sebut dah minggu lepas, hak wajib meniga, hak wajib 3 kali adalah istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Adapun istinja dengan air, begitu juga ketika membasuh najis, tidak ada wajib meniga. Meniga ni buat 3 kali. Istinja dengan air, istinja ataupun basuh najis-najis yang lain dengan air, dia tidak ada kewajipan 3 kali, tidak ada. Istinja dengan air sampai ke hilang zat najis serta sifat najis. Basuh najis dengan air hingga hilang zat najis ataupun dia panggil ain najis, diri najis, dan juga hingga hilang sifat najis. Itu kewajipan ketika istinja dengan air dan juga ketika membasuh najis. Itu kewajipan. Tidak ada wajib 3 kali, tidak ada. Apabila selesai istinja dengan air sekali yang menjadi kewajipan, basuh najis sekali yang menjadi kewajipan, tapi sidang pendengar kena faham. Saya sebut sekali ini bukan semestinya 1 kali air. Sekali ini kita bilang sekali apabila suci. Hilang segala zat najis, ain najis, sifat najis, bilang sekali beres. Selesai kewajipan istinja dengan air sekali, selesai kewajipan basuh najis sekali, kemudian barulah sunat meniga. Kemudian barulah sunat meniga. Jadi kena ingatlah, tidak ada wajib meniga, melainkan istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Istinja dengan batu ataupun dengan tisu, maka dia wajib dengan 3 sapu. Wajib dengan 3 sapu apabila istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Itu syarat yang pertama yang dibicara minggu lepas. Ini masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, membersih ia akan tempatnya tempat istinja. Membersih ia akan tempat istinja. Bersih-bersih di sini, bersih ni bukan seperti bersih ketika menggunakan air. Bersih di sini bukan seperti ketika menggunakan air. Bersih ketika menggunakan air ni, hilang dia punya zat dan hilang dia punya segala sifat. Sama ada bau, warna ataupun rasa. Adapun bersih ketika istinja dengan batu ataupun tisu ini, bersih sekira-kira hilang ain najis, hilang zat najis, hanya tinggal sifat umpama bau contohnya, yang memang tidak akan hilang sifat dengan menggunakan batu
ataupun menggunakan tisu. Jadi, ketika istinja dengan air, sama hukum dengan membasuh najis. Sama hukum dengan membasuh najis. Nak panggil bersih suci adalah sampai kehilang dia punya sifat. Sampai hilang dia punya sifat, maka dihukumkan bersih, dihukumkan suci. Adapun pada pembicaraan istinja dengan batu ataupun tisu ini, bersih tempat, apa makna bersih? Dengan bahawa tidak ada di tempat tu melainkan hanya tinggal sifat sahaja. Yang mana sifat tu memang tidak boleh, batu ataupun tisu memang tidak boleh menghilangkan sifat. Dia panggil bersih dah tu. Dia panggil bersih dah. Faham tak ni? Dengan bahawa di tempat istinja dengan batu dan tisu itu ada lagi sifat. Contohnya ada lagi bau, sudah dipanggil bersih. Faham tak ni? Sebab itulah afdal istinja dengan air daripada istinja dengan batu ataupun tisu. Kita dah bicara dah dahulunya. Yang paling afdal adalah istinja dengan tisu, dengan batu ataupun tisu, kemudian diiringi dengan air. Itu hak nombor 1. Ada pun menggunakan air sahaja, nombor 2. Menggunakan tisu saja, nombor 3. Kenapa afdal menggunakan air daripada tisu, daripada batu ataupun tisu? Kerana menggunakan air, dia menghilangkan ain serta dengan kesan-kesan najis. Kesan-kesan najis. Adapun istinja dengan batu ataupun tisu, dia hanya boleh menghilangkan ain najis, zat diri najis. Asar kesan najis umpama bau memang tidak dapat dihilangkan. Sebab tu afdal istinja menggunakan air daripada menggunakan batu ataupun tisu. Tapi yang afdal sungguhnya menggunakan batu ataupun tisu, kemudian barulah diiringi dengan menggunakan air. Itu paling afdal. Cuma saya nak sentuh sedikit di sini. Apabila istinja cara yang paling afdal menggunakan batu ataupun tisu kemudian diiringi dengan air, maka masa menggunakan batu ataupun tisu tadi, dia tidak wajib 3 kali. Sekali pun cukup. Cuma sunat 3 kali. Pada ni. Sekarang hok bicara kitab ini, istinja, syarat istinja yang pertamanya 3 batu, yakni 3 sapu ni, kalau semata-mata istinja dengan batu ataupun tisu tanpa diiringi dengan air. Kalau seseorang diistinja dengan batu ataupun tisu diiringi dengan air, maka sudah tidak wajib lagi istinja dengan batu ataupun tisu tu dengan 3 batu ataupun 3 sapu. Hanya sunat sahaja istinja dengan 3 batu ataupun 3 tisu kemudian diiringi dengan air. Yang mana wajib 3 batu ataupun 3 tisu ataupun 3 sapu tadi ni, wajib 3 jikalau hanya istinja menggunakan batu ataupun tisu tanpa diiringi dengan air. Kemudian istinja dengan batu ataupun tisu diiringi dengan air, hak ni hak afdal. Tak syarat melengkapi 8 syarat ni. Pandai ni. Tak syarat melengkapi hak 8 syarat ni. Yang mana kena lengkap 8 syarat ni. Kalau tidak ada satu dari 8 syarat, maka wajib menggunakan air. Hak ni pada persoalan nak istinja dengan batu atau tisu semata-mata.
Kalau cara yang paling afdal, menggunakan batu ataupun tisu diiringi dengan air. Selain daripada tak wajib dah 3 batu ataupun 3 tisu, hanya tinggal hukum sunat, 3 batu ataupun 3 tisu, dan juga tak syarat lengkap ke 8 syarat ni. Sebab dia bukan hanya terhenti pada istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Yang wajib kena lengkap 8 syarat ni apabila istinja terhenti hanya pada menggunakan batu ataupun tisu yang tidak lagi diiringi dengan air. Kalau cara afdal, batu ataupun tisu diiringi dengan air, tidak wajib 3 batu ataupun 3 tisu, dan tidak kata wajib lengkap ke 8 syarat. Tu sidang pendengar boleh faham tak tu? Ke nampak macam berpusing-pusing sikit tu. Macam berpusing-pusing sedikit tu. Saya balik tadi pada bicara yang paling afdal istinja adalah menggunakan batu ataupun tisu, kemudian diiringi dengan air. Nombor 2, air sahaja. Nombor 3, batu ataupun tisu sahaja. Apabila istinja ni menggunakan cara hot nombor 1, menggunakan batu ataupun tisu diiringi dengan air, maka ke 8 syarat yang kita bicara sekarang tak wajib lagi lengkap. Tak wajib lagi lengkap ke 8 syarat ni. Bahkan syarat yang pertama dari 8 syarat istinja batu ni wajib dengan 3 batu, 3 tisu ataupun 3 sapuan, tak wajib lagi dah 3. Sunat 3. Kalau sapu sekali tak apa dah. Sapu dengan batu sekali, sapu dengan tisu sekali, kemudian terus berpindah kepada air. Sudah dapat istinja hak paling afdal, iaitu batu, tisu, kemudian diiringi dengan air. Hak kata wajib lengkapkan 8 syarat ni apabila istinja hanya semata-mata menggunakan batu ataupun tisu yang tidak diiringi dengan air. Kemudian saya sebut tadi antara menggunakan air sahaja, menggunakan tisu sahaja, antara dua, memanglah afdal menggunakan air sahaja. Sebab air dia boleh menghilangkan air najis dan air boleh menghilangkan kesan najis. Adapun istinja dengan batu, dia hanya boleh menghilangkan air najis, tidak boleh menghilangkan kesan najis umpama bau. Sebab itulah bila bicara syarat yang kedua ini bahawa bersih, bahawa membersih ia akan tempatnya. Membersih ia istinja dengan batu ni akan tempatnya. Akan tempat istinja, tempat keluar najis tu. Syarat membersihkan. Bersih ni macam mana? Sama dengan bersih menggunakan air? Ada sama. Bersih menggunakan air ni sampai ke hilang dia punya asar, kesan, sifat najis umpama bau. Adapun bersih nisbah istinja dengan batu ataupun tisu ni masih lagi ada asar, ada kesan umpama bau, dipanggil bersih dah. Yang mana habis dah kita sapu dah macam mana pun tak hilang dah dia punya kesan umpama bau tu, melainkan kena menggunakan air. Maka dipanggil bersih dah. Dipanggil bersih dah. Jadi bersih tak bersih pun bererti di tempat istinja tu masih lagi ada dipanggil kesan sifat najis umpama bau. Faham tak ni? Tapi untuk sembahyang sah. Untuk sembahyang sah. Ni. Faham tak ni? Untuk sembahyang sah. Tetapi sebenar-benarnya pada kawasan istinja dengan batu ataupun tisu itu masih lagi ada kesan najis. Tetapi untuk sembahyang sah. Tetapi masih lagi ada kesan najis.
Apabila di tempat istinja dengan batu ataupun tisu tu masih lagi ada kesan najis, maka yang istinja dengan tisu ini dia tidak boleh. Umpama dia pijak anggota kaki contohnya, orang yang sedang semayang di sebelah dia, dia tidak boleh pijak umpama pakaian orang semayang yang terhulur yang ada di sebelah dia. Sebab kalau dia pijak anggota umpama kaki orang yang sebelah dia, ataupun umpama kain yang terhulur orang sebelah dia, berarti orang sebelah dia telah menanggung najis. Najis mana? Tu di tempat istinja dengan batu atau tisu masih lagi ada kesan najis, walaupun yang istinja tadi sah dah semayang pada satu pandangan. Pada satu pandangan. Pada satu pandangan yang lain, apabila kesan najis yang ada di kawasan istinja tadi tidak menghalang diri sendiri daripada sah semayang, lebih-lebih lagi tidak menyebabkan orang lain jadi terhalang daripada sah semayang, apabila orang istinja dengan batu atau tisu ni pijak kaki dia atau pijak pakaian dia. Faham tak ni? Ni kena pelan-pelan. Tak apalah. Kalau untuk 1 minggu 1 syarat pun tak apalah. 1 minggu 1 syarat pun tak apa. Syarat yang kedua, ni saya ulang balik, bahawa membersih ia akan tempat istinja. Membersih di sini dia tidak akan sama dengan istinja dengan air. Istinja dengan air memang hilang air najis dan hilang kesan najis. Kesan apa? Sifat najis umpama bau. Adapun istinja dengan batu ataupun tisu, dia hanya boleh menghilangkan air najis, tetapi kesan najis ni tak akan hilang habis. Bau hok kuat sangat tu hilanglah, tapi baunya masih lagi ada sedikit-sedikit. Maka dipanggil bersih dah. Tapi bererti di kawasan istinja dengan batu ataupun tisu tadi, maknanya masih lagi ada kesan najis, sifat najis, bau najis. Maknanya dikira macam najis lagi. Najis lagi lah. Walaupun sah semayang seumpama tu. Jadi apabila pada diri seseorang masih lagi ada kesan najis, jadi seseorang yang istinja dengan batu atau tisu ni, dia tidak boleh pijak umpama kaki orang sebelah yang sedang solat. Tidak boleh pijak kain yang terhulur daripada orang yang solat sebelah. Sebab di tubuh dia kira-kira masih lagi ada kesan najis. Kalau dipijak orang sebelah, dipijak pakaian orang sebelah, maka orang sebelah jadi menanggung najis. Maka batal orang sebelah. Itu satu pandangan lah. Satu pandangan. Ni kita jangan wak ketat lah. Pandangan ni satu pandangan. Apabila kesan najis di tempat istinja dengan batu ataupun tisu sudah sah semayang ampunya diri, takkanlah yang sah semayang ampunya diri menyebabkan terhalang sah semayang orang sebelah hanya semata-mata pijak kaki dia atau pijak pakaian terhulur dia. Itu satu pandangan. Tapi nak ceritanya, di tempat istinja tu masih lagi ada kesan ataupun sifat najis. Kemudian apabila di tempat istinja dengan batu atau tisu masih lagi ada kesan najis, ini kita bicara hukum ni. Dia kalau dia masuk ke dalam air yang sedikit, contohnya dia nak mandi kemudian, jadi bilik mandi dia ada bathtub. Bathtub ni saya tak tahulah dia punya keluasan dia luas mana. Air di dalam bathtub tu mencukupi 2 koloh ataupun tidak, saya tak tahulah.
kita fardu takdir. Kita letak fardu takdir. Air dalam baftak tu tidak mencukupi sukatan 2 koloh. Sukatan 2 koloh ni, dia ada sukatan dia lah. Dalam kitab kita ni ada bicara ke tidak, mungkin tidak ada bicara lah. Hak berkaitan dengan hak sukatan 2 koloh tu. Jadi, ada dalam kitab kita ni. Air banyak, air sedikit tu. Air banyak, 2 koloh. Air sedikit, tak sampai 2 koloh. Cuma dalam kitab kita ni hanya bicara berkaitan dengan bekah tu luah mana. Orang sekarang ni dia lebih kepada bicara sukatan 2 koloh ni air ada berapa liter. Itu biasanya lah. Saya pun lupa berapa liter. Dalam 200 liter lebih lah. Saya pun lupalah berapa liter tu. Tak apalah waktunya. Fardu takdir lah. Kita letaklah air baftak yang dia masuk nak mandi tu memang tidak sampai 2 koloh. Tidak sampai 2 koloh. Maka apabila air tu tak sampai 2 koloh, orang yang istinja dengan tisu, batu ataupun tisu tadi, dia masuk dalam air tu. Beserta dengan ada kesan najis di tempat istinja tadi, maka air yang tak sampai 2 koloh serta-merta dihukumkan najis. Kerana najis datang ke atas air yang tidak sampai 2 koloh. Faham dah ni? Dia istinja dengan batu, dengan tisu, bersih. Bersih tempat tu. Bersih ni bukan makna bersih macam istinja dengan air. Dia tetap ada kesan najis umpama bau. Mana kira-kiranya najis tu masih lagi ada. Tapi sah sembahyang dia, bukan sah jadi imam. Tetapi apabila di tempat istinja tu masih lagi ada kesan najis, dihukumkan najis. Kemudian apabila dihukumkan najis, orang yang istinja dengan batu ataupun tisu tadi ni, dia masuk ke dalam baftak, dalam bilik mandi dia, yang saya letak fardu takdirnya, air dalam baftak tu tak sampai 2 koloh. Jadi apabila orang yang istinja dengan batu, dengan tisu ni, dia masuk dalam air tak sampai 2 koloh, maka air tersebut serta-merta dihukumkan najis. Kerana najis yang ada di tempat istinja dengan batu atau tisu sudah datang masuk ke atas air yang tak sampai 2 koloh. Dia gitu. Sebab ada lagi kesan najis. Sebab itulah bagi orang yang istinja dengan batu ataupun tisu, ketika buang air kecil, orang lelaki yang istinja dengan batu ataupun tisu ketika buang air kecil, dia nak bersetubuh, wajib dia basuh kemaluan dia terlebih dahulu. Bagi lelaki, dia buang air kecil, dia istinja dengan batu ataupun tisu, dia nak bersetubuh dengan isteri dia, dia wajib terlebih dahulu kena basuh kemaluan dia dengan air. Sebab apa? Sebab di hujung kemaluan tu masih lagi ada kesan najis. Jadi bersih-bersih ni, syarat yang kedua ni bersih, tempat istinja dengan batu ataupun tisu ni bersih sekodar. Sekodar hilang dengan batu ataupun tisu yang hanya boleh menghilangkan air najis dan boleh menghilangkan kesan najis yang besar lah. Tapi kesan najis yang ringan tu macam bau masih lagi ada. Sebab tu kata afdal istinja dengan air daripada menggunakan tisu. Kemudian dia sudah menggunakan 3 batu, 3 tisu ataupun 3 sapuan. Sapu tu, dia kira 3 sapu. Balik pada syarat yang pertama. Dia sudah menggunakan 3 batu ataupun 3 tisu. Tiba-tiba di tempat di istinja tu masih lagi ada kesan yang boleh dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Dia sudah menggunakan 3 sapu.
Dia sudah menggunakan 3 sapu. Dia sudah sapu dengan 3 kali. Batu ataupun tisu. Dia sudah sapu 3 kali. Tiba-tiba masih lagi ada tinggal kesan najis yang masih lagi boleh dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Masih lagi boleh dihilangkan. Mana 3 kali itu tak habis juga kesan yang masih lagi boleh dihilangkan dengan umpama batu ataupun tisu tadi ni. Tapi 3 kali dah ni. 3 kali sapu dah ni. Tapi masih lagi ada kesan yang boleh dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Wajib dia kena tambah. Melebihi 3 kali. Pada ni. Syarat yang pertama, 3 batu ataupun 3 sapu. Syarat yang kedua, bahawa membersihkan. Bahawa menyucikan tempat istinja. Bahawa menyucikan tempat istinja. Tiba-tiba dengan 3 sapu masih lagi ada kesan najis yang lagi boleh dibersihkan, dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Mana 3 kali itu buat macam mana tak tahulah. Jadi masih lagi boleh, masih lagi tinggal kesan. Maka tidak cukup syarat yang kedua, bahawa bersih tempat istinja. Maka wajib kena tambah lebih daripada 3 kali. Kena sapu kali yang keempat. Sapu kali yang keempat, beres. Habis dah. Tidak ada dah kesan yang mampu dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Tidak ada dah. Tidak ada dah kesan najis yang mampu dihilangkan dengan batu ataupun dengan tisu. Hak kali yang keempat. Wajib tambah 3 kali, tambah kali keempat. Kali yang keempat tu, habis sungguh dah. Habis sungguh dah kesan najis selepas sapu kali yang keempat menggunakan batu ataupun menggunakan tisu. Bagaimana selesai kewajipan yang keempat. Maka sunat tambah yang kelima. Biar jadi ganjil. Yang asalnya wajib 3 batu ataupun 3 kali sapu. Tiba-tiba 3 kali sapu ni masih lagi ada kesan yang boleh dihilangkan dengan batu ataupun tisu. Maka wajib kena tambah. Hak 3 kali tu kena tambah kali yang keempat. Kali yang keempat beres. Habis dah kesan. Yang tinggal memang tak boleh nak hilang dah dengan sapu dengan batu atau tisu. Maka selesai kewajipan hak kali keempat, sunat tambah yang kelima. Biar jadi ganjil. Sunat saja. Sunat tambah yang kelima biar jadi ganjil. Alhamdulillah. Ini kira untuk minggu ini tu macam sekali rangkung tu. Syarat yang pertama, 3 batu ataupun 3 sapu. Dengan syarat yang kedua, bahawa membersih ia, menyuci ia, istinja dengan batu tu akan tempat najis. 3 kali masih lagi belum bersih, ada kesan lagi. Maka wajib tambah jadi yang keempat. Yang keempat belum habis juga, tambah kali yang kelima. Yang kelima beres dah. Habis dah kesan. Yang ada kesan pun hanya mampu dihilangkan dengan air sahaja. Maka selesai 5 kali. Jangan tambah yang ke-6 pula. Sebab 5 kali tu ganjil. Ini 2. Bicara minggu ini syarat yang kedua daripada 8 syarat. Bahawa membersih ia akan tempat istinja. Tapi saya undur juga kepada syarat yang pertama. Iaitu istinja tu dengan 3 batu ataupun 3 sapuan. Habislah. Dengan masa ada sedikit lagi ni. Masa ada sikit lagi. Saya pun tak sempatlah nak masuk untuk syarat yang ketiga tu. Masa ada sedikit lagi. Saya dah ulang-ulang. Batu, tisu yang menghilangkan kesan najis. Air yang menghilangkan licin kesan najis.
Batu tisu dia menghilangkan air najis dan kesan najis yang kasar-kasar lah. Kesan najis sikit-sikit itu tak mampu dihilangkan dengan batu ataupun dengan tisu. Adapun menggunakan air yang lebih afdal, dia boleh menghilangkan air najis dan menghilangkan sekalian kesan najis termasuk umpama bau. Faham tak sidang pendengar? Ini saya nak pergi pada bicara, dahulu kita bicara rukun iman ke-6. Dahulu ingat tak? Hak qada qadar. Jadi saya dah ulang ni, apa panggil ni? Makhluk belaka ni. Batu, tisu menghilangkan air najis. Air menghilangkan air najis dan kesan najis. Batu, tisu menghilangkan air najis dan sebarang ada kesan najis. Nak menghilangkan sekalian kesan najis adalah menggunakan air. Airlah yang boleh menghilangkan sekalian kesan najis. Ini semua dipanggil isnad majazi. Sandar sementara kepada asbab sama ada batu, tisu ataupun air. Tapi hakikinya yang menghilangkan air najis, yang menghilangkan kesan najis adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk tu batu, makhluk tu tisu, makhluk tu air. Dia tidak boleh menghilangkan air najis, tidak boleh menghilangkan kesan najis. Hilang air najis, hilang kesan najis adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bicara rukun yang ke-6 terdahulu panjang tu. Yang berlaku semuanya qadar perbuatan Allah. Itu hakiki pegangan. Yang saya duk bicara hukum fiqh ni, ini disebut sebagai bicara asbab. Mana bercakap asbab, jelas menyandarkan kepada asbab, ni sebuah percakapan tidak salah. Menyandarkan batu, tisu, menghilangkan air najis, kesan najis, menghilangkan sedikit. Nak hilang habis kesan najis adalah menggunakan air. Air yang boleh menghilangkan sekarang kesan najis. Ini semua adalah sebut, cakap, sandar, kata kepada asbab. Tidak salah. Pegangan kita tetap dah. Hilang air najis, hilang kesan najis adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana masih ada sedikit, saya nak peringat kembali hak bicara hak rukun iman ke-6 terdahulu. Yang berlaku semuanya adalah perbuatan Allah. Sandar kepada asbab, sandar kepada makhluk ni sebuah percakapan. Tidak salah sama sekali. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu hadapan, insya-Allah saya akan menyambung syarat yang ketiga. Wa alla yajufan najisu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.